الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد ومن حاجة. أما bahagia Pak Imam dan Haji Marudin, Pak Bilal, Tuan Musi Masjid Korea, Sawah Sugala, Tuan dan Haji Muhammad Hajjah, Muslimin Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita teruskanlah bacaan kitab kita Qulubul Muslim, akhlak seorang Islam, akhlak seorang Muslim. Kitab ni dia cerita tentang akhlak, sebab akhlak itu juga adalah penting. Selain daripada ibadah, selain daripada akidah, keyakinan kita, iktikad kita, akhlak juga adalah penting. Lepas tu kita tengok, kita dalam tajuk awal ni masih lagi menekankan kenapa perlunya akhlak itu ada pada setiap kita. Tak sentuh lagi akhlak yang macam mana, belum lagi. Kita masih lagi awal nak tunjuk pentingnya akhlak. InsyaAllah kita sambung pada bacaan bulan lalu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda. Sebelum ni Nabi pernah sebut siapa dia orang, Nabi kata yang siapa yang akan duduk dekat dengan Nabi di akhirat usia. Siapa yang berjiran dengan Nabi? Sahabat semua nak. Kita pun nak. Tak nak duduk dengan Nabi, kita nak. Maknanya kalau kita duduk dekat Nabi, ini eksekutif punya tempat. Duduk dekat Nabi ni tempat dia eksekutif, VIP. Berapa banyak B. Hebat dah tu. Tentulah kita nak. Nabi tanya sahabat siapa yang nak? Semua nak. Tapi tak semua yang dapat. Tidak akan semua dapat. Sebab itu adalah kelebihan, keistimewaan. Nabi tanya sahabat 2-3 kali. Nabi tanya. Sahabat kata nak Rasulullah, nak tahu siapa dia. Nabi kata apa? Ahsanuhum khuluqan. Yang besok duduk dekat dengan Nabi SAW ialah sahabat ataupun orang Islam yang paling baik akhlak. Paling baik akhlak. Kalau macam tu kita kata, oh sahabat dah dapat ni. Sahabat je lah. Tidak semestinya. Boleh jadi kita juga. Kita boleh jadi. Seandainya akhlak kita baik. Nabi tak sebut orang yang paling banyak buat ibadah. Nabi tak kata siapa yang setiap malam bangun qiyamul lail, dia lah dia. Tak, Nabi tak sebut. Nabi tak kata orang yang paling banyak pergi haji. Tak ada. Dalam paling banyak pergi haji, Imam Mekah lah paling banyak. Confirm lah dia. Tak ada can lah kita. Ini Nabi bagi jawapan yang semua orang berpeluang. Tak ada kata, oh kalau macam tu dia lah dapat. Tak ada. Ini jawapan yang terbuka. Siapa nak boleh dapat. Kita hidup 1400 tahun selepas Nabi pun ada peluang dapat.
Ini jawapan Nabi ni nak bagi semangat kat kita semua. Siapa dia? Nabi kata orang yang paling baik akhlak. Itu dia. Paling baik akhlak. Ya? Itu. Jadi peluang kita ni. Ni nak tunjuk akhlak ni. Kita nak Syekh Muhammad Al-Ghazali ni nak cerita, nak beritahu kat kita supaya kita ni dengan akhlak ni betul-betul kita jaga. Ibadah buatlah, bukan kata jangan buat tak buat ibadah. Jangan kata bukan ni saya tak semayang, ataupun saya malas lah pergi masjid lah. Saya jaga akhlak je, bercakap dengan orang lemah lembut, tak ada lagi nak tinggi suara, tak sombong, orang baik je. Tak jadi, bukan begitu. Ibadah buat ibadah yang asas yang Allah perintah buat. Ya, yang sunat atas berapa banyak kita mampu buat. Ya, tak mampu banyak buat sikit. Tetapi akhlak tu adalah keutamaan juga yang perlu dijaga. Kalau nak kira banding dengan ibadah, garanti tak ada chance kita. Kan? Tak ada peluang lah kita. Berapa banyak ada kita rajin buat ibadah. Salat sunat berapa banyak kita buat sehari semalam. Ya. Sahabat beribu. Ya. Beribu rakaat. Kalau ratus tu malas dulu para sahabat. Ya, kita ni puluh pun tak dapat. Ya, itu. Kalau nak kira atas ibadah, tetapi Nabi sebut ni akhlak. Di samping kita buat ibadah-ibadah yang menjadi tuntutan dalam agama Islam, maka akhlak juga adalah juga dia perlu dijaga dan juga diberi perhatian. Baik, dalam hadis lain Nabi sebut, "Ma min syai'in athqala fi mizan al-mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Inna Allah yakrahul fahisha badhi'a wa inna as-sahiba husnul khuluqi liyablughu bihi darajata as-sahibi as-sawmi was-salat." Rawahu Ahmad Ibn Hanbal. Hadis daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali. Ya. Baik. Apa kata Nabi? Nabi kata tak ada sesuatu yang lebih berat bagi timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Kita besok di akhirat kita akan melalui proses. Proses apa? Proses perbicaraan. Proses melihat amal. Kita akan melalui pelbagai proses. Prosesnya antaranya ditayangkan, tunjuk apa yang kita buat kat dunia. Proses lagi diberi kitab. Kita nak sambut tangan kanan ke sambut tangan kiri. Ini proses. Proses lagi kita ditimbang. Amal kita baik dan buruk tu ditimbang. Mana banyak yang baik yang buruk. Ini sirat pun kita akan lalu. Nabi kata antaranya ialah ketika ditimbang amal kita ni, mana yang berat, baik ke yang buruk, ya, yang akan memberatkan timbangan amal baik kita ni, ya, yang dapat tampung, yang dapat cover lah, dapat backup kita punya amal baik ni ialah akhlak yang baik. Kalau nak agak ibadah tak dapat kita punya timbangan amal baik tu berat, payah. Tetapi akhlak yang baik, situlah yang akan memberatkan bahagian timbangan amal yang baik. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kekejian. Allah tak suka benda-benda buruk, benda-benda yang keji, yang pandang buruk. Manusia pandang buruk, Allah pandang buruk. Allah tak suka kita buat. Bahawasanya orang yang berakhlak yang baik, ya, Nabi kata orang yang berakhlak yang baik, dia akan mencapai martabat orang yang berpuasa dan bersolat. Martabat dia, ya, darjah dia akan dapat menyamai orang yang rajin puasa sunat. Orang yang setiap masa ada peluang puasa sunat dia buat, tapi dia tak pernah buat. Ya, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Dan orang yang rajin solat sunat, ini bukan solat wajib, ini maknanya solat sunat. Yang rajin bangun malam qiyamul lail, yang rajin buat solat-solat sunat, ada peluang dia buat. Ya, jadi orang yang akhlak baik, Allah beri kedudukan macam orang ahli ibadah. Ya, ahli ibadah kita tak dapat. Kita ibadah kita buat cukup syarat. Mana wajib kita buat, mana sunat, mana yang dapat capai dia. Yang tak dapat capai tinggal, itu kita.
Tapi bagi ahli ibadah, mereka rebut buat banyak ibadah. Ya. Okey. Baik. Nabi Muhammad SAW menyeru manusia supaya melaksanakan ibadah serta menegakkan sebuah negara melalui perjuangan melawan musuh. Dalam perkara lain, ada masa Nabi sebut suruh kita ni jaga ibadah. Ada masa Nabi suruh kita ni jihad, pertahankan negara. Dua-dua ni penting. Penting dua-dua ni. Ya, ibadah pun kena buat. Ya, jihad mempertahankan negara, mempertahankan nyawa ni pun kena buat. Ya, dari segi tu ada Nabi sebut. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi juga beratkan juga dengan jaga akhlak. Buat ibadah banyak, buat ibadah rajin, akhlak tidak baik, dia tak jadi. Ya, dia tidak akan dapat membantu kita. Jadi maknanya di samping Nabi suruh juga ada ibadah kita kena buat, yang ini kena jadi. Ya. Ni sebab tu kita sekarang tajuk kita ni bab akhlak, bukannya bab ibadah apa semua. Sebab kita pentingkan apa ni, tekankan akhlak ni. Imam Al-Ghazali disebut dalam wasiat dia disebut dia kata antara tanda orang yang bertakwa. Bertakwa orang yang baik lah, orang yang hebat. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah kata orang yang paling dia muliakan ialah orang yang bertakwa. Antara tanda kita ni bertakwa ke tak bertakwa, tanda takwa itu bila kita tak buat benda buruk. 3 perkara buruk, kita tak buat. Cuba tuan-tuan tengok, kita tengok kita ada tak buat. Yang pertama, syirikkan Allah. Ada tak kita syirikkan Allah? Rasanya tak ada rasanya. Tak ada syirik Allah. Syirik ni dia bukan sekadar kita sembah berhala ataupun kita buat benda-benda khurafat. Itu perlakuan. Syiriknya juga boleh berlaku dengan sebutan. Kita bercakap, kita main. Kita kata contohnya Al-Quran ni. Al-Quran ni dah tak boleh pakai dah Al-Quran. Al-Quran ni benda lama. Al-Quran ini benda lama. Jadi sedangkan ulama ahli sunnah wal jamaah mengkategorikan Al-Quran ini qadim. Qadim itu sifat Allah. Tidak ada permulaan. Qadim. Jadi kalau kita kata Al-Quran ni tak sesuai ke apa, itu hilang, gugur i'tiqad kita. Syirik. Dia boleh jadi dengan perkataan, dia boleh jadi dengan keyakinan hati. Kita tak cakap diri dah, kita tak tunjukkan dengan perlakuan, tapi hati kita macam-macam fahaman ada, kan? Macam-macam kepercayaan ada. Kita percaya dengan itu, maka syirik berlaku pada kita. Walaupun dari segi perlakuan kita tak tunjuk dengan perlakuan, tak tunjuk dengan cakap, tapi dengan kepercayaan. Boleh jadi kita anggap semua sama, agama ni sama je. Islam ke Kristian ke sama belaka ni. Semua nak bawa umat dia, pengikut dia jadi baik belaka. Jadi tak ada salah, siapa ikutlah. Ini fahaman. Sedangkan tidak sama. Kalau sama, tak adalah Allah kata inna dina indallah fil Islam. Agama yang sebenar si Allah ialah Islam. Allah akan sebut agama lain. Tu dia. Maknanya ada masa boleh jadi kita ni kepercayaan, keyakinan kita itu boleh syirik. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak melazimi, tidak buat benda-benda bidah. Benda-benda bidah. Ini panjanglah huraian dia. Dan yang ketiga, kita tak buat maksiat itu kekal. Maksiat ni jadi satu kebiasaan bagi diri kita. 3 perkara ni tak ada, tanda takwa dah ada. Cuba tengok, ada tak? Kalau tak ada, alhamdulillah, dah ada dah takwa ni. Tanda takwa tu dah ada. Itu basic. Imam Ghazali kata tu asas. Kalau 3 perkara tak buat, takwa dah ada dalam diri kita. Sekarang ni adakah kita puas hati dengan ada sikit tanda takwa? Kita nak takwa, katanya takwa yang sebenarnya, takwa yang kukuh, takwa yang kuat. Tanda takwa yang kukuh, tanda takwa yang hebat ni, Imam Ghazali kata ialah tandanya
ialah kita tidak melampau dengan benda yang halal. Benda halal boleh, tak haram, tapi tidak melampau. Apa maksudnya? Ya, benda halal tak masalah, boleh ambil, tak berdosa. Tapi Imam tadi kata tanda orang itu takwa ialah dia tidak melampau dengan benda yang halal. Contohnya contoh kita makan, ya, apa benda? Kami satu contoh makan. Ya, datang kenduri, pergi kenduri. Ya, ambil apa ni? Buffet isi. Makanan itu semua halal. Orang rumah sedia, orang Islam yang sedia. Kalau sumber dia haram, dia yang berdosa, bukan kita berdosa. Sebab kita tak tahu. Ya, dia yang tanggung dosa, bukan kita. Semua itu adalah halal. Kita boleh ambil. Tanda takwa, dia ambil tidak melampau. Ya, semua nak dikawal. Ya, kawal bukan sikit-sikit, banyak. Tak berdosa, dia boleh makan, tetapi tanda takwa. Nak sebut tanda takwa. Ya, kita beratur nak ambil negara. Contohlah ni, ya. Contohnya nanti Pak Yusof dah sediakan jamuan kat luar kan. Ya. Kita pun ambil bungkusan. Sedia satu seorang, kita ambil dua. Kita ambil dulu. Kita dah depan sekali, orang belakang tak tahu lagi cukup tak cukup, kita ambil dulu. Tanda takwa. Dia tak salah sebab makanan itu halal. Ya? Tetapi dari segi tanda takwa, dia tidak cantik. Tidak melampau. Kita tidur. Tidur ini benda yang harus. Hukum ni dia bermula dengan semua harus. Hukum Islam dia bermula dengan harus. Hukum Islam dia boleh berubah. Jangan kata, hukum ni haram. Dia tidak akan jadi haram selama-lamanya. Dia boleh berubah hukum haram. Hukum boleh berubah. Ada masa haram. Contoh babi tu, makan babi haram. Tapi ada masa dia boleh jadi tidak haram. Mengikut suasana, mengikut keperluan, mengikut keadaan. Boleh jadi. Asal hukum bermula dengan harus. Tidur harus. Kita tidur, ya. Tidur asalnya hukum harus. Tetapi tidur boleh jadi wajib. Tidur boleh jadi haram. Tidur itu boleh jadi sunat dan tidur itu boleh jadi makruh. Mengikut situasi. Ya, dia bukan harus saja. Boleh jadi wajib tidur. Bila masa wajib? Apabila kita berjaga, ya, dengan sebab apa sebabnya boleh menyebabkan datang penyakit. Kita tak takut tidur. Mungkin kerana kita ada keperluan ni nak siapkan kerja ke apa semua kan. Maka kita tahan mata kita. Tapi kalau kita tak tidur, tangkap kepala, sakit kepala, maka ketika itu kena tidur. Sebab mudarat tidak boleh kita datangkan mudarat pada diri. Ya, Islam larang kita mendatangkan mudarat kepada tubuh badan kita. Ya, baik, itu contoh. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram tidur. Kalau, ya, contohnya orang kerja lah, kerja jaga, takkan nak tidur. Ya, dia memang kerja dia kena jaga tempat tu. Tak boleh tidur. Kalau tidur maknanya khianat. Maka dia tak boleh tidur. Kalau tidur haram boleh tidur. Ya, lainlah kalau nak lelak-lelak ni tidur memang tidur nyenyak ni. Tidur yang orang masuk pun tak perasan. Ya. Ataupun tidur sampai melangkau waktu fardu, solat fardu. Sampai ke siang tidur. Bukannya sekali, berkali-kali menjadi kelaziman. Kalau sekali itu mungkin insiden, mungkin tak sengaja. Tapi dah jadi tabiat itu, maka tidurnya adalah haram. Tidur tengah hari sampai habis waktu zuhur, sampai maghrib tidur, zuhur dengan asar pun tak ada, maka jatuh haram tidur. Ya? Sebab dia telah meninggalkan perkara yang wajib, sedangkan tidur tadi harus. Dia tidak boleh yang hukum yang kecil menandingi hukum yang besar. Maka dia kena begitu. Baik. Boleh jadi sunat tidur. Bila masa sunat tidur? Bila masa waktu sunat tidur? Tidur waktu sebelum zuhur, kan? Yang dipanggil, digelar qailullah. Waktu tu, waktu sebelum zuhur, dekat dengan zuhur. Ya, sebelum azan bangun. Ya, bukannya dekat azan tidur lepas sampai ke zuhur. Tak, sebelum. Dalam setengah jam atau 40 minit, 45 minit sebelum tu tidur sekejap. Itu tidur sekejap. Ya, tu waktu sunat. Dan boleh jadi makruhnya tidur. Bila masa makruh tidur?
lepas subuh kan, waktu yang Nabi tak suka, tak suruh kita, tak apa ni, Nabi larang kita tidur. Dia larang bukan sebab haram, sebab makruh. Lepas subuh, lepas asar, kan dia ada mudarat pada kita. Itu. Jadi makna dia begitu, hukum dia begitu. Dari segi. Jadi begitulah tadi. Benda yang halal, walaupun halal, tak boleh melampau. Kalau kita melampau, maknanya takwa itu tidak ada. Bukanlah kata berdosa, tak. Boleh, tapi maknanya dari segi sifat takwa itu kurang. Itu jaga. Okey? Baik. Walaupun ajaran agama luas dan amal perbuatannya bercabang-cabang, namun baginda tetap memberitahu umatnya bahawa timbangan amal kebajikan yang dikedati pada hari kiamat ialah akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahawa tingginya kedudukan akhlak dalam Islam. Walaupun tadi kita sebut Nabi pun pernah suruh kita dibuat ibadah, Nabi suruh kita berjihad, tetapi dalam hadis yang sebelum ini yang kita baca tadi tu, Nabi bagi tahu timbangan amal kebaikan ni, apa yang mampu nak memberatkan timbangan ni? Akhlak yang baik. Di situ. Okey. Terdapat beberapa agama lain yang mendakwa bahawa dengan memeluk keyakinan tertentu seseorang akan terhapus segala dosanya, dan dengan taat menunaikan kewajipan tertentu akan terhapus pula segala kesalahannya. Ini agama-agama lain. Maknanya mereka memberi keyakinan kepada pengikut begitu. Kalau buat macam ni, maka habislah dosa. Salib Nabi Isa alaihissalam, dia kata maka seluruh manusia terhapus dosa. Yang kena salib siapa? Disuruh dikatakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang hapus dosa siapa? Manusia. Ini adalah keyakinan yang salah. Islam membincangkan mengenai akidah yang dimilikinya itu adalah perbuatan yang baik. Melaksanakan kewajipan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh agama adalah membersihkan diri dari perbuatan buruk. Perkara yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan hanyalah amal kebajikan yang dilakukan oleh manusia. Dengan itu manusia dapat meningkatkan diri sehingga mencapai martabat yang lebih tinggi. Islam kata kita dalam masa kita buat ibadah, dalam masa kita keyakinan, dengan akidah yang mantap, mesti disertai dengan akhlak. Kita ada 3 perkara yang kita kena jaga. Yang pertama akidah, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab. Keyakinan itu mesti baik. Yang kedua, dibuktikan dengan ibadah. Akidah tadi macam mana nak bukti? Ibadah buat. Kita kata kita percaya kepada Allah, tapi solat tak buat, maka dia tidak jadi. Tidak dapat membuktikan. Maka ibadah kita buat, ibadah yang wajib kita laksanakan. 2 perkara ini cantik dah, tetapi sempurnakan 2 perkara inilah akhlak yang baik. Tonjolkan akhlak yang baik, tonjolkan sikap yang baik. Disitulah yang dapat membantu melengkapkan dari segi takwa kita. Rasulullah menekankan prinsip-prinsip agar umatnya dapat memahami dengan jelas. Maka dengan demikian kaum muslimin tidak akan memandang rendah nilai akhlak yang baik. Jadi Nabi dalam kitab ni kita keluarkan, Syekh Muhammad Al-Ghazali dia keluarkan hadis-hadis tentang Nabi sebut tentang akhlak. Sebab apa? Sebab nak kita betul-betul faham bahawa akhlak ni penting. Sebab tu kadang-kadang kita jarang kan kelas-kelas ni baca tentang akhlak. Kita lebih pada ibadah, Al-Quran. Tak salah, itu betul buat. Tetapi jangan tinggal. Sebab akhlak ni menyempurnakan kita. Sebab tu ditekankan sangat. Sebab akhlak kena jaga. Manusia kalau akhlak semua baik, insya-Allah sejahtera kehidupan. Anak-anak kalau baik akhlak, bahagia mak ayah. Tengok anak-anak kita, tengok cucu-cucu kita. Kalau baik akhlak, bahagianya hati kita. Lapang dengan hati kita. Cuba kita tengok kalau anak kita, cucu kita akhlak tak baik, apa rasa? Kan susah je hati kita. Dia keluar berjalan kita risau. Sebab kita tidak yakin dengan apa yang dibuat belakang kita. Jadi sebab tu akhlak tu sangat penting. Baik. Rasulullah menekankan, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda. Anas ni antara sahabat Nabi, dia adalah digelar penulis, pencatat wahyu. Tak silaplah, jagalah. Di antara sahabat yang ditugaskan untuk mencatat wahyu itu pun dia catat, sebab dia pandai membaca menulis.
Innal 'abda liyablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirah wa asrafal manazili wa innahu li dhu'fi ibad wa innahu liyablughu bi su'il khuluqihi asfala darajati fi jahannam. Hadis riwayat Imam At-Tibrani. Dengan akhlak yang baik, manusia akan mencapai martabat yang tinggi dan kedudukannya yang mulia di akhirat, sekalipun ibadahnya lemah. Dengan akhlak baik, ibadah kita tak berapa baik, tak berapa cantik, bukan tak berapa cantik, tak berapa banyak. Ibadah kita ni biasa-biasa saja. Ya, tetapi akhlak kita baik, Nabi kata kita akan dapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Sampai macam tu. Ya. Dengan perangai yang buruk, ya, dengan perangai yang buruk, orang akan menduduki kedudukan paling bawah dalam neraka jahanam. Tapi kalau akhlak buruk, cakap kita banyak menyakitkan hati manusia, ya, tingkah laku kita pun, ya, tidak dipandang baik oleh manusia, ya, sebagainya, maka ibadah, amalan yang kita buat, dia tidak dapat membantu. Ya, dia tidak ada apa kelebihan untuk kita. Jadi di samping tuan-tuan, ya, yang memang jaga ibadah, ya, tuan-tuan ni orang yang jaga ibadah, datang masjid, ya, setiap waktu berada di masjid, ya, sentiasa buat solat, masing-masing buat solat sendiri, ya, sunat buat sendiri, ya, yang fardu buat berjemaah, ni jaga dah ni, ya. Samping itu jaga juga, ni yang peluang kita. Jangan kita ketepikan bab akhlak. Jangan kita pandang benda biasa ataupun benda yang tak apalah, yang penting ibadah banyak. Tak, ya. Tetap juga akhlak ni kena jaga. Ya. Sebab itu Nabi kata akhlak baik walaupun ibadahnya tidak seberapa, tetapi dia akan dapat tempat yang tinggi. Tapi kalau akhlak buruk, maka tempat kita adalah tempat yang buruk juga. Ya. Walaupun ibadah kita banyak, walaupun kita buat ibadah, ya, dengan tekun sebagainya, tetapi kalau orang yang buat ibadah dengan tekun, ya, akhlaknya baik, ya, jangan kecuali dia buat ibadah tu pura-pura. Kalau orang betul buat ibadah dengan tekun, ya, dengan ikhlas dan juga dengan rasa tawaduk, memang akhlak dia baik. Ya, kenapa jadi tak baik? Kerana ibadahnya pura-pura saja. Ya, pura-pura di hadapan manusia. Ini menyebabkan akhlak jadi buruk. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal mu'mina li yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qa'im. Ya, orang yang beriman dengan akhlak yang baik akan mencapai martabat orang yang tekun berpuasa pada siang hari dan bersolat pada malam hari. Ya, akhlak yang baik ini Nabi kata, ya, kedudukannya sama macam orang yang rajin beribadah malam hari, rajin berpuasa. Ya, itu dia. Bukan kata kalau macam ni tak payahlah buat ibadah. Tak, ibadah buat, ya, tetap dibuat. Ya. Dalam riwayat lain, innal mu'mina li yudrika bi husni khuluqi darajati qa'imil lail wa sha'imin nahar. Daripada Imam Abu Dawud pula kata, orang yang beriman dengan akhlak yang baik akan dapat mencapai martabat setara dengan orang yang tekun bersemayam pada malam hari dan berpuasa pada siang hari. Ya. Maknanya lebih kurang maksud dia yang Nabi sebut, ya, kita beriman, ya, kita menjadi orang yang soleh, orang yang taat dan ada akhlak yang baik, maka kedudukan kita adalah tinggi. Ya. Setara dengan orang yang sentiasa beribadah, sentiasa tak miss buat ibadah, malam berqiyamul lail, siang berpuasa. Ya. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nabi kata apa? Innal muslimal musaddida li dzalika darajatas sawami al-qiwami ya bi ayatillah bi husni khuluqihi wa karamati tabiatihi. Orang muslim yang sederhana dalam menunaikan ibadah dengan kebaikan akhlak dan kemuliaan tabiatnya akan dapat mencapai darjat setara dengan orang yang sangat tekun dan sering berpuasa serta banyak melakukan solat dan membaca Al-Quran. Itu dia. Ya. Akhlak jaga maknanya, ya, Allah letak kita ni setara dengan orang yang banyak buat ibadah.
banyak solat, banyak puasa, rajin baca Quran. Itu dia. Ya. Jadi maknanya itulah tuan-tuan, ya. Panduan kat kita maknanya jaga, ya. Jangan sekali-kalilah kita cuba mencetuskan hilang rasa keharmonian halangan kita. Ya, kita duduk dalam masyarakat, ya, kita cetuskan sesuatu menyebabkan hilang harmoni, menyebabkan ada orang bersengketa, menyebabkan ada orang bermasam muka, maka ini tidak cantik, ini tidak baik. Sebab di situ maknanya kita gagal jaga akhlak kita. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda lagi dalam hadis yang banyak sangat Nabi sebut, ya, karamal mu'mini dinuhu wa muru'atuhu aqaluhu wa hasanuhu quluhu, rawahul al-Hakim. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada penghayatan agamanya. Harga dirinya terletak pada kecerdasan akal pikirannya, dan kehormatannya terletak pada kebaikan budi pekertinya. 3 perkara Nabi sebut, ya. Nabi kata orang mukmin itu mulia macam mana? Kita ni sebagai mukmin, kita mulia kat mana? Kita mulia dengan cara kita menghayati agama Islam. Kita hayati betul Islam. Bagaimana Islam ajar kita dalam muamalah, ya, dalam bermasyarakat, dalam berjual beli, dalam menjalinkan silaturahim, dalam menghormati sesama kita. Macam mana Islam ajar? Hayati dia, maka kita akan mulia. Kalau kita boleh hayati dan kita praktikkan, maka kemuliaan akan datang. Nabi kata nak mulia kena ikut agama, kan? Bagaimana nilai dirinya tu akan naik tinggi. Jadi mulia ni nilai diri, dipandang hebat, dipandang tinggi manusia. Dengan apa? Dengan akal yang cerdas, kan? Akal cerdas. Baca Quran sebagai dia ingat, ya, akal cerdas. Belajar, ya, cepat dapat. Ini orang yang hebat, ya. Orang yang hebat, yang alim, yang tinggi ilmu, memang mereka akan yang cerdas. Jadi dengan kecerdasan akal mereka ini, maka manusia pandang tinggi. Dan yang paling tinggi lagi tadi mulia, dipandang mulia. Yang ini dipandang tinggi dan dihormati paling tinggi. Tingkat yang paling tinggi ialah siapa? Ialah manusia yang baik budi pekerti, yang baik akhlaknya. Inilah yang paling tinggi, ya. Bukan kata manusia